Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu pada pagi ini. Tarikhnya ialah 9 Rajab 1442 Hijrah bersamaan dengan 21 Februari 2021. Sebelum saya teruskan, mungkin saya boleh bertanya terlebih dahulu, adakah suara saya jelas? Jelas, Doktor. Boleh, insyaAllah. Okey, baik. Boleh. Pertama sekali, Anda nak minta maaf sedikit kerana walaupun dah sampai poster semalam daripada Ustaz Farhan mengingatkan, tetapi anda tak perasan pula tarikhnya hari ini, ingatkan minggu depan. Allah Musta'an. Itu yang terlambat sedikit, dan semoga ada hikmah di dalam perkara ini. Dan seperti yang dimaklumkan, tajuk untuk pertemuan hari ini ialah mantapkan ibadah anda dengan keyakinan. Dan saya ingin mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada pengurusan Yayasan Ta'lim yang sudi memberi ruang untuk saya berbicara pada pagi ini, dan semoga apa yang kita bicarakan ini dapat memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Apabila pertama sekali dahulu saya diminta untuk memberikan tajuk, kan, sebenarnya masa diberikan tajuk itu saya sedang membaca satu tulisan yang diberikan oleh Syekh Abdul Rahman Ar-Rubayyan, Mustasyar Islami Saudi. Okay, beliau forwardkan perkara inilah kepada saya. Dan saya tak tahu nak boleh share ke sini tidak, tapi satu tulisan yang berbunyi ataupun yang ditulis sebagai sirrun azimun sayughayyiru hayatak. Rahsia yang besar yang akan mengubah kehidupan anda. Yang ditulis oleh Abdullah bin Ahmad Al-Huwail. Okay, dan bila Ustaz Farhan beritahu Yayasan Ta'lim minta tajuk, saya merasakan inilah tajuk yang sesuai, iaitu berkenaan dengan keyakinan. Okay. Mantapkan ibadah anda dengan keyakinan. Kerana inilah dia sebenarnya rahsia yang besar yang akan mengubah kehidupan kita. Okay. Jadi dengan itu saya akan bicarakan lembaran ini. Okay, saya tak tahu kalau boleh kita nak sharekan, boleh juga, cuma benda ni ataupun nota ini dalam bahasa Arab, tapi kalau boleh share memang cantik lah. Kan? Boleh ke kita nak share? InsyaAllah boleh, Ustaz. Macam mana nak buat? Dekat share. Ustaz Farhan ada di sini Ustaz Farhan tolong bagikan, Ana ada bagi dulu. Anda bagikan kat doa ataupun Ana yang share kan? Ana share screen boleh Boleh, Ustaz. Okey. Jadi Ana sharekan screen di sini. Baik. Screen. Okey, dah. Sekarang ni boleh nampak ke yang boleh nampak tak? Boleh, Ustaz. Boleh ke tak boleh? Sirrun azimun sayughayyiru hayatak. Yang ini, nampak tak? Nampak, Ustaz. Nampak ya? Alhamdulillah. Okey. Walaupun kita online, jadi kalau saya tanya soalan tu, kalau boleh jawab InsyaAllah. Baik. Sebentar saya kuatkan sedikit suara di sini. Okey. Lembaran ini menyatakan beberapa soalan. Yang pertama sekali ialah bahawa kita sebutlah Syekh kat sini, nama dia siapa? Abdullah. Okey. Saya pun tak tahu siapa penulis ini, iaitu Abdullah bin Ahmad Al-Huwail.
ataupun Al-Hawil, biasanya dia orang sebut sana Al-Huwail, Huwail itulah kan. Jadi katalah kita gunakan namanya Syekh Abdullah je. Syekh Abdullah di sini beliau mengatakan kan, dia susun perkara ni dengan dalam bentuk yang menarik, yang hanya 11 muka surat sahaja. Okay, 11 muka surat sahaja. Dan saya akan bacakan di sini dan kita akan bincangkan bersama dan pada masa yang sama juga kita akan tambahkan beberapa ayat Al-Quran, beberapa hadis Nabi SAW yang menyokong perbincangan kita insya-Allah. Yang pertama sekali, beliau mengatakan sirrun azimun sayughayyiru hayatak. Ya, ada satu rahsia yang besar yang akan mengubah kehidupan anda. Kan beliau mulakan dengan mengatakan saya ni hubbiba ilayya minal kutubi as-siyar wat tarajim wa ju'ilat qurratu aini fi kitab akhbaris salihin min salafi hadhil ummah. Katanya saya suka kan membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan siyar, iaitu sejarah lah, sejarah. Tarjamah ini artinya biodata, biografi, dan saya tenang bila membaca cerita-cerita tentang orang-orang yang soleh kan di kalangan ulama salaf, kan di kalangan ulama salaf. Okey. Dan ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ikhwah dan akhwat sekalian, ini adalah salah satu cara untuk kita mendapat roh Islam. Yang kita sekarang ni kita baca Al-Quran, kita baca hadis Nabi SAW, kadang-kadang kita merasakan agak susah juga macam mana kita nak merasai, kan, menjiwai, merasai ayat Al-Quran. Macam mana kita nak merasai, menjiwai hadis Nabi SAW. Salah satu caranya ialah yang dinyatakan pada poin yang pertama di sini, iaitu membaca kitab-kitab berkenaan dengan as-siyar, at-tarajim. Okey. Biodata, biografi dan juga sejarah para ulama salaf kita. Okey. Baik. Dan itu caranya lah. Dan sebenarnya dalam Al-Quran pun ada kisah-kisah Nabi, ada kisah-kisah as-salihin bersama al-anbiya, bersama umat-umat mereka. Ada kisah-kisah orang yang saleh, orang yang bersama dengan berdakwah kepada orang yang kepada kaum mereka. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita memantapkan keimanan kita. Okey. Kemudian beliau mengatakan fakuntu a'jabu wala yanqadhi ajabi min tasamuqi maratibil qaumi fil ibadah. Dan saya merasa ajaib bila melihat kan kehebatan martabat mereka, kedudukan salaf ini, kaum ini merujuk pada salaf dalam beribadat. Okey, dalam keimanan. Okey, dan juga dalam zuhud. Okey. So dalam ibadat mereka hebat, dalam keimanan pun mereka hebat, dalam zuhud pun mereka hebat, iaitu mereka tidak tertakluk kepada dunia. Thumma la albathu illa an uraddid kama kana Imam Ahli Sunnati Ahmad bin Hanbal yuraddid aina nahnu min haula. Jadi bila dah baca ni, akhirnya saya pun, Syekh Abdullah ni dia mengatakan, saya pun yalah dah baca tengok orang ni semua ulama salaf yang hebat-hebat. Jadi akhirnya saya pun mengatakan seperti mana yang disebut oleh Imam Ahli Sunnah, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, aina nahnu min haula. Di manakah kita ini berbanding dengan mereka, kan? Di manakah kita ni, jauhlah kita ni, kan, bahasa mudahnya, bahasa Malaysia ni, dia orang tu orang hebat, kita ni jauh daripada mereka, kan? Aina nahnu min haula, di manakah kita berbanding dengan mereka, artinya kita jauh daripada mereka. Okey. Kemudian saya pun, penulis ini mengatakan, saya pun terus mencari, kan, mencari bersungguh-sungguh tentang rahsia maknun ini, sesuatu yang tersembunyi, kan, dalam jiwa mereka, okey, yang tersembunyi, yang terjaga, yang tersimpan dalam hati mereka. Saya mencari dan saya mencari juga asir, apakah rahsia yang terdapat dalam peti, kita boleh sebutkan peti dalam peti hati mereka ini. Okay. Apakah yang disimpan oleh peti, dia panggil apa? Harta karun dalam jiwa mereka ini, yang mana perkara itu, rahsia itu telah menyampaikan mereka kepada martabat yang tinggi, kan? Dan apa tujuannya? Tujuannya semoga hati-hati kita ni pun dapat sampailah, kan, dapat menjadi baik, menjadi soleh seperti hati mereka, kan, seperti hati para ulama salaf itu. Okey.
dan semoga juga kita dapat sampai kepada apa yang mereka telah sampai, kan, iaitu keimanan yang hebat, keimanan yang tinggi. Okey. Jadi dengan membaca itu saya pun dapat apa, thumma marra bi kalamun ataupun kalamu Bakr bin Abdullah Al-Muzani. Kemudian saya pun dapat membaca satu ungkapan oleh Bakr bin Abdullah Al-Muzani, kan, berkenaan dengan Siddiq. Siapa Siddiq? Kan, Siddiq umat ini. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Okey. Bakr bin Abdullah Al-Muzani bercakap tentang Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata, wallahi ma sabaqahum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyam walakin bi syai'in waqara fi qalbih. Demi Allah, tidaklah Abu Bakar itu mendahului mereka dengan banyaknya solat ataupun dengan banyaknya solat ataupun banyaknya puasa, tetapi dengan sesuatu yang tetap dalam hatinya. Okay? So Abu Bakar As-Siddiq bukannya banyak solat, bukannya banyak puasa daripada beliau yang menyebabkan beliau iaitu Abu Bakar terkehadapan. Tidak. Tetapi dengan sesuatu yang ada dalam hatinya, dalam hati Abu Bakar As-Siddiq. Okay? Jadi bila baca ni pula, Allahu Akbar, apa dia ni sebenarnya, kan? Apa dia syai' yang waqara fil qalb? Apakah sesuatu yang telah tetap dalam hati Abu Bakar ini? Jadi penulis ini mengatakan, saya pun nak tahu apakah perkara itu, kan? Sesuatu ini, apakah perkara ini, okey, yang tetap dalam hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang mana dengan itu Abu Bakar telah menjadi orang yang paling tinggi dalam umat ini, yang paling tinggi dan paling hebat dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian summa qara'tu, saya pun baca lagi dalam sirah Al-Imam Malik, dalam sejarah Imam Malik pula rahimahullah. Dan satu ungkapan tentang apa dia, Ibnu Al-Mubarak. Ada satu ungkapan daripada Al-Imam Ibnu Mubarak tentang Malik pula. Okey, baca-baca tentang Imam Malik, ada pula orang cakap, ada orang komen tentang, atau orang memberikan sedikit komentar dan huraian tentang Imam Malik. Siapa dia? Abdullah Ibnu Mubarak, seorang imam yang hebat juga rahimahullah. Beliau berkata, Abdullah bin Mubarak kata, ma ra'aitu rajulan irtafa'a mithla Malik ibn Anas. Laisa lahu kathiru salatin wala siyam illa an takuna lahu sariratun. Okey. Abdullah bin Mubarak mengatakan, saya tidak pernah, kan, ataupun saya tidak melihat seorang lelaki, okay, seorang individu yang menjadi tinggi, hebat, kan, darjatnya seperti Imam Malik. Laisa lahu kathiru salat. Dia ini tidaklah banyak solatnya dan tidaklah banyak puasanya. Okey, so sama dengan yang tadi atas, kan. Yang atas kita tengok sekejap lah. Siapa cakap ni? Bakr bin Abdullah Al-Muzani mengatakan, tidaklah dengan banyaknya solat dan banyaknya puasa Abu Bakar menjadi hebat, kan, tetapi sesuatu dalam hatinya. Di sini juga Abdullah Ibnu Mubarak mengatakan tentang Imam Malik pun benda yang sama juga, bukan dengan banyak solat, bukan dengan banyak puasa, tetapi dengan sesuatu yang menjadi rahsia. Illa an takuna lahu sarirah, kan, yang ada padanya, dia menjadi hebat sebenarnya ialah sarirah yang ada, iaitu kerahsiaan yang ada pada dirinya. Okey. Baik. Itu satu Jadi yang tadi ialah yang pertama tadi, Abu Bakar As-Siddiq di kalangan sahabat. Okey, satu ungkapan tentang beliau. Di sini pula satu ungkapan tentang Imam Malik. Seterusnya, walamma su'ila rahimahullah an Ibrahim ibn Adham faqala lahu fadlun fi nafsihi sahibus sarair. Okey, sama juga di sini zahirnya merujuk kepada Abdullah bin Mubarak juga. Apabila ditanya tentang Ibrahim bin Adham, Abdullah bin Mubarak berkata, dia mempunyai kelebihan dalam dirinya. Dia adalah seorang yang mempunyai sarair, mempunyai kerahsiaan dalam dirinya. Okey, saya terjemahkan gitulah. Sarirah ni maknanya satu sifat yang rahsia dalam diri kita, satu sifat yang mulia dalam diri kita. Okey, dia bukan satu sifat yang nampak, tapi satu sifat yang terdapat dalam diri kita. Okey, itu terjemahan saya. Saya rasa itu agak betul lah, insya-Allah. Baik. Jadi penulis mengatakan, saya pula menjadi lagi orang kata bersungguh-sungguh nak cari apakah itu sir
Kan, apakah itu rahsia mereka, dan saya pun nak mencari juga apakah yang tersembunyi dalam jiwa mereka itu. Okey. Jadi saya pun mencari dan saya pun membaca satu hadis Nabi SAW. Okey, dan hadis itu menjadikan saya cukup gembira. Dan saya cukup gembira dan seolah-olah saya telah mendapat apa yang yang merupakan rahsia itu, okay, dalam diri mereka, diri ulama salaf itu kan. Okey. Jadi penulis mengatakan, adakah anda bersedia untuk mengetahui rahsia ini yang akan mengubah kehidupan anda semua? Kan, mari kita baca hadis ni. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Saluha awwalu hadhihi al-ummati biz-zuhdi wal yaqin wa yahliku akhiruhum bil bukhli wal amal." Okey. Generasi pertama dalam umat ini mereka menjadi salih, menjadi baik, menjadi hebat, okay, dengan zuhud dan yakin. Okay, zuhud ini dihuraikan oleh para ulama kita sebagai apa? Menjadikan dunia itu di tangan, bukannya di hati. So berkait juga dengan hati. Yakin ini adalah satu bahasa kita pun dah yakin kan, nak terjemah pun agak susah kan, nak cari perkataan lain pula. Yang pentingnya adalah yakin itu kita merasakan tidak ada perasaan ragu-ragu tentang sesuatu. Kita tak rasa syak, tak rasa ragu-ragu, tak rasa pelik tentang sesuatu. Kita menerima sesuatu itu dengan sepenuhnya. Okay, dengan sepenuh keyakinan. Okay, jadi itu adalah kebaikan yang ada pada salaf. Wa yahliku akhiruhum bil bukhli wal amal. Sedangkan golongan yang terkemudian, golongan khalaf belakang terkemudian ini, mereka akan binasa dengan kebakhilan dan juga dengan harapan. Okey, harapan tu tinggi banyak kan. Tapi tidaklah ada satu benda yang konkret, satu benda yang pasti tak ada. Dia mengharapkan saja, harap syurga, tapi apa dia? Harap je lah kan. Okey, bakhil, ada dunia, duit banyak tapi nak keluarkan tu, ya Allah, susah kan. Okey. Baik. Kemudian penulis mengatakan lagi, sudahkah sekarang ni dapat tak kamu melihat, dapat tak kamu melihat apa perkara ini yang terdapat dalam hati Abu Bakar, dan juga rahsia yang menjadikan Imam Malik, Ibrahim bin Adham, Al-Hasan Al-Basri, Ahmad bin Hanbal menjadi tinggi, menjadi hebat. Sekarang ni sebenarnya kita dah boleh nampak dah sedikit kan, dah ada petanda daripada hadis Nabi, iaitu zuhud dan yakin. Dan penulis nak mengatakan bahawa, penulis menjelaskan jawapannya ialah apa dia, apakah rahsia itu, apakah yang menjadikan ulama salaf menjadi tinggi dan hebat? Al-yaqin. Tuan-tuan dan puan-puan, yakin itulah rahsianya. Keyakinan itulah sebenarnya rahsia yang ada dalam hati mereka. Baik. Kemudian dia pun huraikan lagi, apa maksud yakin di sini? Kan, yakin di sini ialah yang dihuraikan, seperti yang dihuraikan, maksud yakin ialah yang seperti yang dihuraikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, anak murid hebat kepada Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala. Okay, dengar elok-elok ya. Al-yaqin minal imani bimanzilati ruhi minal jasad. Okay, keyakinan, kalau kita nak tahu kedudukan keyakinan dalam keimanan, dalam iman, ialah seperti kedudukan roh dalam jasad. Roh dalam badan kita. Iman itu ibarat badannya, kan, yakin itu ibarat rohnya. Dan badan kita ni kalau tak ada roh, kita jatuh terus kan. Habis keluar roh tu, mana dah matilah. Dan iman itu juga ibaratnya, kalau tak ada keyakinan, iman itu jadi longlai. Jadi tak kuat, jadi lemah sangat. Kerana tak yakin. Dia beriman tapi tak yakin. Allahu musta'an. Okey. Wa fihi tafadhala al-arifun. Dan pada keyakinan inilah orang-orang yang mengetahui Allah, orang-orang yang mengetahui Islam, mengetahui Nabi Muhammad, maksudnya yang menerima tiga perkara ini, mereka akan berbeza-beza. Wa fihi tanafasal mutanafisun. Dan juga berkenaan dalam keyakinan inilah orang yang berlumba-lumba akan berlumba-lumba kan, untuk mendapatkan keyakinan yang lebih hebat. Wa ilaihi syammaral amilun. Dan kepada keyakinan inilah yang orang yang berusaha bersungguh-sungguh, yang beramal ini akan berusaha untuk mendapatkannya. Okey.
Jadi itu yang dihuraikan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Berkenaan dengan keyakinan di sini ialah apa? Ialah ibarat roh pada jasad. Tak adanya roh ini, jasad itu long life, jasad itu akan mati. Dia akan rebah. Begitu juga iman ini, tanpa keyakinan, iman itu akan rebah. Yakin ini juga alladhi yaqulu anhu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yakin ini ialah yang disebutkan juga oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan kita tahu siapa Ibnu Mas'ud, kan? Disebut oleh Umar bin Al-Khattab kunayifun muli'a ilma. Umar bin Al-Khattab bila nampak Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan apa? Stor kecil, saya terjemah gitu ya, stor kecil yang penuh dengan ilmu. Kenapa disebutkan kunayifun? Ya, kunayifun muli'a ilma. Stor kecil kerana Ibnu Mas'ud ini seorang yang kerdil. Kan dia seorang yang kerdil. Kan dia seorang yang kurus, kerdil, kan? Bahasa Inggerisnya dwarf, kan? Yang kecil-kecil, orang yang kecil-kecil tu kan. Dia ada setengah orang yang kerdil ni, badan dia agak kiranya tegap kan. Ini tak. Dahlah kerdil, kurus pula tu, kan? Okay, kalau angin tiup kuat sedikit, Ibn Mas'ud terpaksa bergantung dengan mana-mana tiangnya ataupun pokok yang ada supaya tak diterbangkan oleh angin. Radhiyallahu anhu ardah. Namun penuh dengan ilmu. Okay, itu siapa dia? Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau telah mengatakan, Abdullah bin Mas'ud telah mengatakan, as-sabru nisful iman. Kesabaran itu adalah sebahagian, setengah sahaja daripada keimanan. Wal yaqinu al-imanu kulluh. Dan yakin itu, keyakinan itu adalah keimanan sepenuhnya, keseluruhannya. Okey. Maknanya nak ceritakan, kadang-kadang kita ni menghadapi masalah dalam kesabaran. Nak sabar tu agak susah kan? Okey, sama ada nak sabar buat ibadat, nak sabar dengan terhadap musibah, itu kadang-kadang agak susah untuk kita lakukan. Dan Ibnu Mas'ud telah mengatakan bahawa as-sabru nisful iman. Kesabaran itu adalah sebahagian daripada ataupun setengah daripada keimanan. Seterusnya Ibnu Mas'ud mengatakan wal yaqinu al-imanu kulluh. Keyakinan itu adalah apa? Iman itu secara keseluruhannya. Okay? Jadi kalau nak letakkan martabat sabar dengan yakin, sabar itu hanya setengah saja. Okay? Dan yakin itu adalah penuh. Okay? Keimanan yang penuh adalah pada yakin, kepada keyakinan. Baik. Jadi ini adalah kata-kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkenaan dengan al-yaqin. Dan kita boleh nampak jelas bila dibandingkan dengan kesabaran, martabat yakin itu lagi tinggi lagi daripada martabat sabar. Okey. Baik. Ya dhai'atal a'mar fi a'malin katsirah. Kan lepas tu dia kata kat sini kan, rugilah kita ni kan, sebenarnya amalan kita banyak kan. Tapi kalau amalan yang banyak itu hilang ataupun tidak diasaskan, tidak mempunyai keyakinan, rugilah umur kita yang banyak ni, kan? Rugilah amalan kita yang banyak ni. Ya, kerana manfaatnya kurang dan kesannya pun kurang juga. Kenapa? Kerana yakin itu adalah ruh a'malil qulub. Yakin itu, keyakinan itu adalah ruh bagi amalan-amalan hati. Okay? Dan juga merupakan asas bagi ibadat-ibadat yang batin, ibadat-ibadat yang bersifat kerohanian. Okay? Jadi kat sini semua sebenarnya nak tekankan tentang keyakinan itu. Baik. Dengan itu beliau meneruskan lagi, disebabkan yakin itu merupakan roh bagi amalan hati. Okay, yakin itu akan memberikan manfaat, okay, bagi amalan-amalan anggota badan kita keseluruhannya. Yakin itulah yang akan memberikan kesan kepada amalan-amalan yang kita lakukan. Dan yakin itulah yang merupakan asas bagi ibadat yang ibadat spiritual kita. Okay? Disebabkan inilah golongan salaf mempelajari keyakinan ini. Okay? Ya ta'allamun maksudnya mereka akan cuba untuk nak terapkan keyakinan dalam diri mereka. Mereka mencuba sedaya upaya untuk menerapkan keyakinan. Dia belajar. Ya ta'allam ni kalau terjemahan biasa adalah belajar. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Jadi kat sini perkataan yang digunakan adalah sama oleh penulis ini. Sebabkan inilah golongan salaf mempelajari keyakinan. Wa yahussun 'ala ta'allumihi, dan mereka
menggalakkan, menggalakkan anak murid mereka untuk mempelajari keyakinan. Untuk mempelajari keyakinan. So keyakinan ni bukannya kita duduk kan, kita boleh tiba-tiba yakin. Kita kena buat, kita kena buat dan berusaha untuk masukkan keyakinan dalam hati kita. Yaqulu Khalid bin Ma'dan, Khalid bin Ma'dan telah berkata, ta'allamul yaqina kama tata'allamuna al-Qur'ana hatta ta'rifuhu fa inni ata'allamuhu. Okey. Jadi Khalid bin Ma'dan juga salah satu daripada ulama kita mengatakan, pelajarilah, hendaklah kalian mempelajari keyakinan sebagaimana kalian mempelajari Al-Quran. Okay. Sehingga kalian mengetahui keyakinan itu. Sebagaimana kalian mengetahui Al-Quran itu. Yang Quran kena belajar, kita kena belajar start daripada apa? Makhraj. Start daripada makhraj lah, tajwid lah, baca kena talaqi, kena dengar kan. Kena ditegur tentang bacaan itu. Itu baru bacaan, belum lagi kefahaman, belum lagi tadabbur, belum lagi mengambil manfaat. Jadi itu semua sebagaimana kita buat terhadap Al-Quran, kita juga kena buat terhadap al-yaqin, keyakinan. Okey. Sampailah kita dapat betul-betul mengetahui apa itu keyakinan, fa inni ata'allamuhu, saya sendiri pun sedang mempelajari keyakinan itu. Okey. Baik. Kita teruskan lagi sedikit lagi, insya-Allah. Dan mungkin kita akan lepas habis perkara ini, kita akan cuba tengok dalam sirah Nabi, dalam sirah umat-umat sebelum ini, dalam sirah mungkin juga para sahabat dan para ulama salaf berkenaan dengan keyakinan ataupun hasil daripada keyakinan ini. Baik. Seterusnya, berkenaan dengan kebaikan kita. Kan, soalan diajukan oleh penulis kat sini. Dia kata apa? Kamu ataupun anda ingin tak, adakah anda ingin kebaikan yang anda lakukan walaupun sedikit tetapi dapat menghapuskan dosa-dosa besar. Okey, menghapuskan dosa-dosa yang besar dan keji. Okey. Pastinya kita naklah kan, kita memanglah amalan kita pun tak adalah banyak sangat. Jadi kita ingin amalan yang sedikit itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang besar yang kita lakukan. Okey. Jadi apa yang anda perlu lakukan? Penulis mengatakan idzan tafaqqad yaqinak. Dengan itu, kalau anda nak perkara ni, anda inginkan amalan yang anda buat itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang besar, pastikan anda menjaga keyakinan anda. Okay, kita kena jaga keyakinan kita untuk dapat menjadikan amalan-amalan hasanat kita menghapuskan dosa-dosa besar, kabair. Okey. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ini berdasarkan kepada kata-kata Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, wal hasanatul wahidah qad yaqtarinu biha minas sidqi wal yaqin ma yaj'aluha tukaffirul kabair. Okay. Ibn Taymiyah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita kenal Ibn Taymiyah ni dengan sedikit pembacaan, kita akan dapati Ibn Taymiyah adalah seorang yang hebat, kan? Hebat dari sudut apa? Hebat dari sudut ilmu. Satu, hebat dari sudut amalan. Kedua, hebat juga dari sudut keyakinan. Hebat juga dari sudut keyakinan. Okay. Satu contoh lah saya bawa. Satu contoh, bila beliau berjumpa dengan golongan Tatar yang nak memerangi negara Islam. Okay. Dan beliau pun memberikan nasihat. Masa beri nasihat itu, kita dapati beliau memberikan nasihat dengan tegas, kan, dengan penuh keyakinan. Masa dia cakap tu, ulama-ulama yang menyokong kerajaan masa golongan Tatar tu, kan, mereka dah tarik jubah. Kenapa? Takut kejap lagi dia orang akan pancung Ibn Taymiyah ni. Tapi itu tak berlaku. Itu tidak berlaku. Okay? Yang berlaku ialah Ibn Taymiyah keluar dengan penuh kehebatan. Okay, kerana telah dapat menyampaikan kebenaran itu dengan penuh keyakinan. Okay? Dan itu menunjukkan betapa tingginya keyakinan yang ada pada Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Bahkan dalam satu peristiwa yang masyhur, kan, Ibn Taymiyah telah mengatakan kita akan mengalahkan mereka. Kita akan mengalahkan mereka, iaitu golongan Tatar ini, dalam peperangan keesokan hari ataupun tak lama lagi ni. Sehingga anak muridnya mengatakan apa? Sebutlah, wahai tuan guru, sebutlah insya-Allah, kan. Janganlah yakin, terlalu sangat yakin, kan, sebut insya-Allah tu. Apa yang disebutkan oleh Ibn Taymiyah adalah insya-Allah tahqiqan la ta'liqan.
Okey. Saya akan sebut insya-Allah, tapi insya-Allah yang saya sebut ini adalah insya-Allah yang pasti, tahqiq ya, pasti. Bukannya insya-Allah yang taklif, insya-Allah orang Melayu, tidak. Kan? Kita sebut insya-Allah kan maknanya tak nak buat kan. Okey. Tak, Ibn Taymiyah mengatakan insya-Allah tahqiqan, iaitu saya nak sebut insya-Allah kita akan menang, memenangi mereka, insya-Allah dengan izin Allah, tapi secara pasti. Kerana kita dah buat apa yang Allah perintahkan kita buat. Bukannya insya-Allah iaitu tak pasti, tidak. Okey, jadi tingginya yakin yang ada pada Al-Imam Ibn Taymiyah ini. Okey. Juga mungkin saya tambah satu lagi berkenaan dengan Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala, ialah apabila wafatnya salah seorang daripada seteru ataupun kiranya musuh lah kan, tapi musuh dalam Islam lah kiranya kan. Musuh Ibn Taymiyah, salah seorang anak muridnya memberikan khabar gembira kan. Dia mengatakan, bergembiralah wahai tuan guru. Dia kata, kenapa pula kan? Musuh Syekh tu dah meninggal lah. Dia kata, apa yang kamu beritahu ini bukanlah satu berita gembira, tetapi satu berita yang buruk. Okay? Dia pun sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia pergi berjumpa dengan keluarga musuhnya itu dan mengatakan, kalian di bawah tanggungan saya dan kamu semua di bawah tanggungan saya. Okay, jangan risau dengan kematian bapa ataupun suami dengan bapa kalian ini kan, tapi kerana apa? Kerana saya akan bantu. Okay? Dan anak-anak murid Ibn Taymiyah pun mengatakan, kalaulah kita antara kita ni, okay, baik seperti Ibn Taymiyah, baik dengan musuhnya pun dah cukup baik dah. Faham ya? Kan? Kita kadang-kadang antara kita pun kita bergaduh kan. Ibn Taymiyah, anak-anak murid Ibn Taymiyah mengatakan, kalaulah kita ni antara kita, baik seperti Ibn Taymiyah, baik dengan musuhnya pun dah cukup baik dah. Kan? Okay? Baik. Kita teruskan. Ibn Taymiyah mengatakan, wal hasanatu al-wahidah. Kan, satu kebaikan, satu pahala, satu kebaikan. Okay? Qad yaqtarinu biha, mungkin diselubungi lah kan, ataupun diiringi minas sidqi wal yaqin, diiringi dengan kejujuran. As-sidqu, jujur. Maksudnya dia buat benda baik itu memang jujur, bukan mengharapkan apa-apa, tak hanya mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Okey. Jujur dan yakin. Okey, yakin itu maknanya yakin bahawa itu adalah satu amalan yang disyariatkan. Yakin bahawa itu adalah satu amalan yang berpahala. Yakin mengharapkan pahala itu akan diberikan kepadanya. Ada kadang-kadang kita, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala berikan satu amalan, okay, Nabi Muhammad memberikan satu amalan dengan ganjaran. Okay, siapa buat begini dapat begini, siapa buat begini dapat begini kan. So kita buat tu kadang-kadang memikirkan tentang balasan tu pun kita tak berapa yakin sangat. Bukan tak yakin, tapi tak berapa yakin. Okay. Contohnya orang yang memberi nafkah kan. Orang yang memberi nafkah akan digandakan nafkahnya itu menjadi berapa? 10, menjadi 7, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Seperti satu biji gandum yang akan menghasilkan 7 dipanggil apa? Sanabil ni 7 apa perkataannya? Sanabil ini 7 tangkai kan. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai itu ada 100. Kan, satu sahaja dah akan jadi 100 kali 7. Jadi 700. Kadang-kadang kita pun nak bagi, kalau ikutkan kita bagi RM1 dapat RM700 kan. Siapa nak yakin macam tu kan? Tapi itulah dia keyakinan yang ada pada ulama salaf. Kita ni dalam keyakinan itu makin tak berapa ada sangat. Itu yang kita nak cari sekarang ni. Okey. Qad yaqtarinu biha min as-sidqi wal yaqin. Satu kebaikan, bila adanya kebaikan, bila adanya kejujuran dan juga keyakinan, kebaikan itu ma yaj'aluha tukaffirul kaba'ir. Okey. Kebaikan yang satu itu akan menghapuskan dosa-dosa besar. Satu sahaja kan, satu sahaja. Okey. So tapi kenapa kena amalan yang dilakukan dengan jujur dan juga dilakukan dengan penuh keyakinan. Okay. Baik, seterusnya Abu Dzar radhiyallahu anhu telah mengajar satu perkara yang penting, iaitu dengan berkata, wala mithqalu dzarratin min birrin min sahibi taqwa wa yaqin
afdal wa arjah wa a'zam min amsalil jibali ibadatan minal mughtarrin. Ini memang kalau saya boleh sebut macam seolah-olah Abu Dzar sedang menampar kita kan, memberikan sedikit dia tampar kita lah kan. Ini sedarlah kamu ni kan. Betul ke kamu ni buat ibadat ataupun kamu menunjuk-nunjuk mughtarrin kan, okey. Kita bacakan terjemahannya. Wala mithqalu dzarratin min bir. Okey. Sebenarnya apa nak sebut sini? Sesungguhnya kan, lam ini menunjukkan sesungguhnya, macam inna jugalah kan, sesungguhnya mithqalu dzarrah. Okey. Zarrah ini satu atom, okey. Maknanya benda kecil sangat ataupun habuk lah. Sesungguhnya sebesar habuk daripada kebaikan. Bir min sahibi, yang keluar, yang dilakukan oleh sahibi taqwa, yang dilakukan oleh orang yang bertakwa dan yakin, dan orang yang mempunyai takwa dan mempunyai keyakinan. Okey. Dia amalan sikit saja, sikit amalan, tapi dibuat atas dasar takwa, dibuat atas dasar keyakinan. Afdal wa arjah wa a'zam. Okay. Afdal lebih baik, arjah lebih berat. Kan? Kenapa sebut arjah? Dia kan akhirat nanti kan ada mizan, ada dacing tu. Okey. Bila kadang-kadang sikit, amalan tu sikit je, tapi keyakinan yang ada tu dia jadi begitu berat. Okey. Dan kita boleh baca sebenarnya dalam hadis Nabi pun disebutkan apa? Bila orang yang buat banyak sangat dosa tu tiba-tiba ada satu bitaqah kan, kad yang ada kad tak ada kat sini. Tak apalah, satu kad yang dibawakan untuk diletakkan. Dia punya kiranya dacing tu dah berat dah. Ini dacing tangan kiri kan, okey. Dacing tu dah keburukan dah berat dah. Kan? Kebaikan tu dah tak, macam tak ada harapan dah. Tiba-tiba dibawakan bitaqah. Okey, satu kad. Jadi hamba itu akan berkata, apakah kad ini boleh buat kan untuk nak diletakkan pada dacing ini kan. Dan dikatakan kepadanya, kamu tidak akan dizalimi. Semua benda yang kamu buat akan diletakkan. Dan bila bitaqah itu yang mempunyai la ilaha illallah. Bitaqah itu adalah bitaqatut tauhid. Okay, kad yang mengandungi, yang menunjukkan bahawa orang itu mempunyai tauhid yang mantap. Walaupun amalannya banyak compang-camping, banyak kerosakan, diletakkan kad itu fataratis sijillat kan. Bila diletakkan kad tu, tarat ni maknanya terbang. Dia bukannya perlahan, tak, dia tak pum terus kan. Bila kuat gitu, dia berterbanganlah file-file dosa-dosa yang dibuat itu. Okey. Jadi bila baca hadis tu, baca ini pula apa yang disebutkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Okey. Amalannya mungkin sedikit kan, tapi amalan kebaikan tu sedikit sangat, macam sebesar atom kan. Sebut la ilaha illallah, percaya kan, nampak taklah banyak sangat kan. Okey. Tapi daripada orang yang bertakwa, bila sebut tu dia memang penuh dengan keyakinan, penuh dengan ketakwaan. Okay, dia tahu maksud tu dan dia menerima, okey, dan dia meyakini apa yang disebut. Ini lebih afdal, lebih mulia, lebih berat dalam mizan nanti dan lebih besar min amsalil jibal. Ibadatan lebih besar daripada apa? Lebih afdal, lebih berat dalam mizan dan lebih besar daripada amalan-amalan ibadat kan, yang besar seperti bukit bukau. Tapi daripada siapa? Daripada minal mughtarrin. Nampak tak? Tadi min sahibi taqwa wa yaqin. Okay. Yang pertama ialah amalan sedikit tapi orangnya bertakwa, orangnya yakin. Yang kedua, amalannya punyalah banyak tetapi amalan ibadat lah kan, banyak. Tetapi daripada orang yang mukhtar. Mukhtarin ni dia bila buat kan, dia akan letak kat Facebook, dia akan letak kat sana sini kan. Okay, dia akan merasakan hebat kalau orang tahu benda tu. Tapi kalau orang tak tahu, dia rasa macam tak tahu, tak ada orang tahu ke kan. Dia lupa, macam seolah lupa Allah tahu, seolah lupa mungkar dan nakir, bukan nakir pula apa nama ni. Seolah dia lupa Raqib dan Atid mencatatkan perkara tu, dia nak mewar-warkan dan nak merasa hebat. Mukhtarin lebih kepada ghurur, iaitu nak merasa hebat dengan sesuatu amalan yang dibuat. Okey, so lihatlah di sini perbandingan antara apa? Antara amalan sedikit tetapi orang yang buatnya bertakwa dan penuh keyakinan, dengan amalan yang banyak tetapi orang yang buat itu lebih kepada nak menunjuk-nunjuk dan nakkan kehebatan dirinya. Okey, di dunia ini. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali pula berkata kan, qalilan minal yaqin khairum min kathirin minal amal. Sedikit daripada keyakinan itu adalah lebih baik daripada banyaknya amalan-amalan.
Okey, jadi kalau nak bandingkan, nak tunjukkan di sini betapa, bukan jangan kata pula jangan tak nak beramal, bukan. Kita kena beramal kan. Jangan faham kalau gitu saya tak nak beramal ustaz, saya nak yakin, ya bukan. Amal kena ada. Tetapi amalan itu perlu ada keyakinan. Okey. Dan kalau nak bandingkan dengan orang yang buat amalan dengan penuh keyakinan, okey, mana sikitlah kan, amalan dia sikit tapi penuh keyakinan, itu lebih baik daripada amalan yang banyak tetapi kosong daripada keyakinan. Okey. Baik. Seterusnya kita teruskan lagi sikit lagi insya-Allah. Doa. Kan berkenaan dengan doa. Kita kadang-kadang kita doa macam-macam. Jadi penulis mengatakan di sini, hal da'utallaha kathiran, kan adakah anda telah berdoa banyak minta daripada Allah? Falam tara bawadira ijabah wala tashhad alamati qabul. Tetapi anda tak dapat, kan? Biasa tak kita doa tapi kita tak nampak tanda-tanda doa itu akan diterima, ijabah kan? Dimustajabkan, diterima. Dan tak nampak pula tanda-tanda akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kalau itu berlaku pada kita, dan memang banyak pun berlaku pada kita, kita doa tak dapat, doa tak dapat. Apa kena buat? Tafaqqad yaqinak. Anda kena cek semula, perhatikan semula keyakinan anda. Pastikan semula keyakinan anda. Kenapa? Kerana Nabi SAW telah bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan anda semua yakin terhadap doa itu diterima. Doalah mintalah daripada Allah dalam keadaan anda semua yakin dengan penerimaan. Yakin dengan penerimaan. Okey. Saya ulang balik semula. Nabi SAW berkata, berdoalah kepada Allah, mintalah daripada Allah dalam keadaan kamu semua yakin dengan penerimaan. Maknanya yakin doa kamu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dihasankan oleh Al-Albani. So itu sebenarnya kan, kalau kita nampak macam doa tak dapat kan. Kita kena yakin dengan bahawa kita kena cek keyakinan kita. Sebab Nabi kata apa? Kalau nak doa kena yakin. Okey, baik. Dan sebenarnya mungkin saya boleh tambah kat sini berkenaan dengan keyakinan ini dalam berdoa, kan. Ada satu hadis daripada Imam Ahmad, kan, mengatakan bila Nabi SAW sebut, Nabi kata apa? Yustajabu li ahadikum, kan. Dia akan dimakbulkan doa kalian selagi mana tidak ada bukan merupakan memutuskan silaturahim ataupun bukan merupakan maksiat. Okay. Dengan syarat dia tidak malam ya'jal, dengan syarat dia tidak tak nak cepat sangat benda tu ataupun tak tergopoh-gampah. Okey. Dan Nabi SAW mengatakan sama ada dia dapat terus, kan? Mungkin saya sebut ni dua riwayat yang saya gabungkanlah. Sama ada dia dapat terus ataupun dijauhkan satu musibah ataupun ditangguh untuk akhirat nanti. Okay. Jadi kalau doa kan tak ada musibah, tak ada maksiat dalam doa itu, dan juga tidak ada tidak ada unsur-unsur memutuskan silaturahim, maka doa itu akan dimakbulkan. Kan? Dengan salah satu daripada bentuk yang tiga. Pertama, diberikan terus direct dapat. Kat dunia ni pun kita dah dapat dah terus. Yang kedua ialah kita tak dapat apa yang kita minta, tetapi ditolakkan satu musibah yang setimpal dengan apa yang kita minta. Okay, kita minta sesuatu, kita ditolak daripada dihindarkan daripada satu musibah. Yang ketiga, dua-dua ni tak dapat kat dunia, tapi dapat di akhirat kelak. Para sahabat bila mendengar hadis ini, mereka telah berkata, "Idzan nukthir." Kalau begitu kami akan memperbanyakkan doa. Rasulullah SAW mengatakan, Allahu Akbar, Allah lebih banyak pemberiannya sekiranya kalian lebih banyak berdoa. Okey. Jadi kat sini kita kena yakin bahawa ijabah pasti akan dapat. Cuma kena tahu bahawa ijabah itu boleh jadi dapat terus, boleh jadi ditolak satu musibah, boleh jadi disimpan untuk akhirat nanti. Baik. Kemudian berkenaan dengan dunia ni kan, musibah. Siapa di antara kita yang tak kena musibah kat dunia ni kan? Sedikit ke, banyak ke, mesti akan ada musibah. Kan? Jadi
apakah rasa yang apakah perasaan kita bila kena musibah? Kan kita akan rasa sedih, kita akan rasa macam ialah macam tak ada harapan dan sebagainya lah kan. Apa kita kena buat? Kita kena cek semula keyakinan kita. Okay. Kenapa? Kerana bila ada keyakinan, ia adalah satu sababun ra'isun fi tahwinil masaibi wa takhfifil balaya. Okay. Keyakinan itu akan menjadikan musibah itu ringan dan musibah itu macam jadi kita akan merasakan sedikit saja, tak banyak. Berdasarkan doa Nabi apa? Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Kan kita minta, antara doa Nabi adalah meminta dikurniakan oleh Allah keyakinan yang mana dengan keyakinan itu kita akan merasakan musibah dunia itu sebagai sedikit sahaja, sebagai tak banyak. Walaupun banyak sebenarnya kan, tapi kita rasa tak ada masalah kan. Okey. Sebab tu kita akan nampak di kalangan Allah Musta'an, di kalangan para sahabat sendiri, di kalangan para tabi'in, bila kita minta Allah pelihara kita semua, tapi yang kita nak ceritakan di sini bila cuma saya tak ingat nama dia siapa. Kalau ada sesiapa ingat boleh beritahu kepada saya lah. Bila dia ditimpa musibah kan, sedikit demi sedikit dia punya badan tu menjadi apa dia panggil lah, lumpuh. Kan? Kaki tak boleh gerak, tak apa, kaki satu lagi okey. Tangan satu tak boleh, satu lagi okey kan. Sampai last kali dia mendoakan agar kalaupun dilumpuhkan, janganlah lumpuhkan lidahnya supaya dia dapat berzikir dengan lidahnya itu, kan? Masya-Allah. Baik. Kalau kita merasakan bahawa kita tidak mendapat saadah, kita tak mendapat kebahagiaan, kita tidak mendapatkan ketenangan, apa kita kena buat? Mantapkan, cek balik semula keyakinan kita. Okay, cek balik semula keyakinan kita. Okay, dan ini adalah kerana apa? Kerana keyakinan itu adalah perkara yang akan mendatangkan kegembiraan di dunia, kan? Pada jiwa kita, dan akan mendatangkan ketenangan dalam hati kita. Okay, dan kat sini disebutkan saadah firruh kan. Sebenarnya kegembiraan ni adalah pada diri kita. Dan dia bukan kegembiraan pada benda yang fizikal, tak, dalam diri kita kan. Kita ada kereta, gembira ke tidak kan? Ada orang masa tak ada kereta dia nak kereta. Bila ada kereta dia tak gembira juga pasal ada kereta orang lain lebih besar kan. Begitulah, harta orang lain lebih banyak. Jadi dia ada masalah kerana keyakinan dia tu tak mantap. Baik. Dan bila ada keyakinan, kita akan dapat rasa tenang dalam hati kita. Okey. Allahumma musta'an. Okey, di sini dibawakan satu kisah kat sini satu kisah. Kan penulis mengatakan saya nak ceritakan satu kisah di sini. Katalah ada seorang yang fakir, yang miskin, kan harta dia semua dah agak boleh dikatakan dah rosak kan, dah hancur. Tiba-tiba ada orang beritahu pada dia, seorang pakcik dia yang duduk jauh dekat negara di Eropah ke mana ke, dah mati dan dia telah meninggalkan, dia telah maknanya ada duit sebanyak 100 million dolar kan, 100 juta dolar kan, dan tak ada pewaris kecuali lelaki itu kan. Jadi sebenarnya lelaki ni dia akan berubah daripada seorang yang bermasalah, yang tertekan, dia akan menjadi seorang yang cukup tenang hidupnya kerana dia tahu duit tu akan sampai kat dia, lambat ke cepat ke dia akan sampai juga kan. Apatah lagi kalau ada orang, kalau pemberi berita tu mengatakan kamu akan dapat benda ni dalam masa setahun kan. Setahun ni asalnya bila dia tak tahu tu, dia merasakan hidupnya adalah satu kehidupan yang telah hancur. Tetapi bila dia tahu tu, dia akan merasakan kehidupan setahun ni walaupun masih lagi sebenarnya dalam keadaan yang susah, duit tak sampai lagi kan, dia akan merasakan itu adalah kehidupan yang enak, kehidupan yang hebat. Okey. Dan inilah yang nak ditekankan di sini, bahawa apakah yang membezakan? Kehidupan ni sama je, dalam setahun tu duit tak sampai lagi. Setahun lagi baru sampai duit itu. Tapi bila dia yakin, bila ada keyakinan padanya bahawa selepas setahun dia akan dapat. Keyakinan itulah yang menjadikannya seorang yang tenang, menjadikannya seorang yang gembira. Begitulah juga kan, wa kadzalika yaqinul mu'min. Begitulah juga keyakinan orang yang beriman terhadap apa yang Allah sediakan untuknya di akhirat nanti akan menjadikannya seorang yang tenang, seorang yang gembira kan, walaupun dia sedang menghadapi kefakiran dan menghadapi musibah, bala, bencana, musibah. Okey. Dan ini juga
Saya ingat saya apa yang dikatakan kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani kan. Ibnu Hajar seorang qadhi kan, dan beliau juga ialah ada seorang kafir Yahudi ke apa mengatakan padanya, bagaimana kamu mengatakan dunia ini adalah penjara orang yang beriman sedangkan kamu berada dalam kenikmatan. Jadi jawapannya ialah Ibnu Hajar ataupun yang lain, saya nama ni saya kurang hafal sikit, tapi kalau tak silap saya Ibnu Hajar, dia mengatakan betul, dunia ini adalah penjara orang yang beriman sekiranya dibandingkan dengan akhirat. Okey, dan dunia ini adalah kebebasan orang yang kafir sekiranya dibandingkan dengan akhirat nanti. Kan dunia orang Islam ni hebat macam mana pun kat dunia, banding dengan akhirat macam penjara je. Okey. Dan orang kafir yang mendapat musibah macam mana pun kat muka bumi ini kan, teruk macam mana pun banding dengan akhirat tak ada apa, macam nikmat kat dunia ni. Okey. Jadi dengan itu soalan yang diajukan seterusnya oleh penulis ini, kita ada 11 muka surat, sekarang muka surat yang ke-9. Saya ingat tadi 1 jam setengah macam panjang, tiba-tibanya dah sejam lah kan. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan, ikhwah-akhwat sekalian, kita teruskan sedikit lagi. Penulis mengatakan, hal fakarta yauman an tusbiha min a'immatid din wa min rumuzil Islam. Kan? Adakah pernah tak satu hari kalian berfikir, anda semua berfikir akan menjadi di kalangan imam-imam dalam agama ni? Kan? Di kalangan ulama dan imam dalam agama, dan juga menjadi dipanggil apa? Tokoh dalam Islam. Okay? Kalau anda nakkan jadi benda tu, kan mungkin kita taklah fikir sangat kan. Orang Melayu ni biasanya dia kalau boleh dia nak bagi orang lain lah, saya ni siapa sangat kan. Tapi kalau kita fikir nak jadi orang yang hebat dalam Islam, kan? Hebat dalam Islam tu yes, kita nak jadi orang yang hebat dalam Islam. Okay? Macam apa kita kena buat? Alaika bil yaqin. Anda kena terapkan keyakinan. Kan, untuk nak mencapai cita-cita anda ini. Dan apa kalau kita nak jadi orang yang hebat, kenapa? Kena ada keyakinan. Apa dalilnya? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Ini surah Sajdah kan. Dan kami jadikan di kalangan mereka pemimpin-pemimpin yang memberi hidayat dengan urusan kami, dengan perintah kami, dengan 2 syarat kan. Apabila mereka bersabar dan mereka berkeyakinan. Okey, tuan-tuan dan puan, kita dah tengok tadi kat atas tu bahawa sabar itu setengah keimanan, yakin itu keimanan secara keseluruhannya. Okey. So kena ada 2 benda ni. Dan yang lebih lebih kuat lagi adalah al-yaqin, keyakinan. Baik. Berdasarkan ayat ini, Ibn Taymiyah mengatakan bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan akan dikecapi kepimpinan dalam agama. Okey. So nak jadi orang yang hebat dalam agama, bukan jadi imam ni, imam solat ke apa, tak semestinya. Yang pentingnya ialah yang pentingnya ialah apa? Yang pentingnya ialah nak menjadi seorang yang pemimpin dalam agama. Pemimpin dalam agama ni tak semestinya kita ulama. Kadang-kadang kita nak pimpin siapa? Nak pimpin anak kita. Seorang isteri itu adalah pemimpin dan pendakwah dalam keluarganya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Kan, beliau mengatakan isteri, kadang-kadang kadang-kadang kita dengar daripada muslimat kita, susahnya lah kan nak suruh nak kejut anak ni bangun apa semua kan, saya tension lah ustaz. Di sinilah Syekh Ibn Utsaimin mengatakan seorang isteri itu, seorang ibu itu adalah pendakwah dalam keluarganya. Pendakwah dalam keluarganya. Banyak dia akan dapat pahala bila berdakwah dalam keluarganya, kan, menyuruh mereka untuk melakukan kebenaran dan meninggalkan kemungkaran. Jadi dengan itu bila kita nak tengok sedikit apakah ungkapan Ibn Taymiyah, bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan akan dapat dikecapi kepimpinan dalam agama. Berdasarkan ayat ini, ayat yang ke-24 dalam surah Sajdah ni, okey. Benar apa yang disebut oleh Ibn Taymiyah. Sabar akan menolak segala bentuk syahwat. Yakin pula akan menolak segala bentuk syubhat. Okay, yakin pula akan menolak segala bentuk syubhat. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, antara syahwat dengan syubhat, mana yang susah? Mana yang susah? Syahwat ni hawa nafsu lah, kan, hawa nafsu.
Okay? Nak mengumpat ke, nak apa ke, kan? Kadang-kadang nak membawang ni kata sampai sekarang kan. Membawang ni ialah dulu-dulu kan ada kenduri, jadi masa bawang tu lah, masa nak mengupas bawang tu lah banyaknya gosip-gosip kan, membawang. Itu masuk dalam syubhat, itu masuk dalam syahwat, hawa nafsu, bukan syubhat. Syubhat ini lebih kepada benda-benda yang berkaitan dengan pemikiran, kan? Islam liberal contohnya kan. Islam liberal bila sampai ke Indonesia diterima oleh siapa? Diterima oleh ustaz-ustaz. Diterima oleh ustaz-ustaz. Kan? Kenapa? Kerana mereka tidak mampu nak menolak syubhat itu. Okey. Jadi dengan itu kita mengatakan syahwat ini satu hal yang secara dasarnya boleh ditolak dengan kesabaran, dan syubhat pula boleh ditolak dengan keyakinan. Dan keyakinan dengan kesabaran sebenarnya, keyakinan ini lebih lebih susah untuk nak dikecapi ataupun diterapkan dalam diri kita, kerana memerlukan kepada ilmu dan memerlukan kepada di samping ilmu tu kita penghayatan. Dia memerlukan kepada penghayatan. Okey. Dengan itu, siapa yang ada kesabaran, siapa ada keyakinan, dia akan dapat kepimpinan dalam agama. Baik. Selepas itu, satu lagi persoalan yang diajukan oleh penulis di sini. Adakah anda semua, kan, tuan-tuan dan puan, adakah anda semua nak supaya ibadat anda dan ibadat tafakkur, ibadat apa dipanggil ni, berfikir, kan, menghayati, kan, dan juga ibadat tadabbur. Ya, ibadat tadabbur itu akan akan menjadi lebih hebat dalam diri anda, kan? Jadi kalau anda nak perkara tu, apa yang anda kena buat ialah anda kena mantapkan keyakinan. Okay? Bila ada keyakinan, barulah kita dapat mengeluarkan faedah-faedah dalam apa sahaja yang kita tengok. Dalam apa sahaja kita tengok dalam dunia ni. Okay? Apa sahaja yang kita tengok dalam ayat Al-Quran, kalau kita yakin betul-betul, banyak kita boleh keluarkan manfaat. Okay? Iaitu boleh tafakkur, boleh tadabbur. Okay? Tafakkur ni kita memikirkan. Tadabbur ini kita memikirkan, tafakkur ini lebih kepada memikirkan maksud, kan? Tadabbur ini lebih kepada memikirkan sesuatu faedah yang dapat dikeluarkan daripada maksud itu. Okey. Baik. Apa yang kita kena buat kalau kita nak benda ni? Dan sebenarnya kita memang kena nak benda ni lah, kerana afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapakah mereka tidak bertadabbur, kan, terhadap Al-Quran? Maksudnya tadabbur adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita buat. Tapi ustaz, saya bila buka Al-Quran dia tak jadi nak tadabbur, dia jadi mengantuk, kan? Dia jadi mengantuk, ustaz. Jadi macam mana, ustaz? Mantapkan keyakinan di sini. Kenapa? Fal yaqin yaj'aluka tantafi'u bi ayatillahil maqru'ah. Keyakinan itulah yang akan menjadikan anda semua dapat mengambil manfaat daripada ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, dan juga mengambil iktibar. Iktibar inilah tadabbur tadi, kan? Iktibar dengan ayat-ayat yang tanda-tanda kejadian Allah yang dapat dilihat di luar sana, kan, nampak pokok, nampak apa semua, kan, semua benda tu kita akan mengambil manfaat, mengambil pengajaran. Okey. Allah sebutkan qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Kami telah menjelaskan ayat-ayat, okey, Al-Quran itu bagi mereka yang berkeyakinan. Dan berkenaan dengan mengambil iktibar dengan apa ayat-ayat kejadian Allah ini, kan, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Okey, dan di dunia ini pun, di atas muka bumi ini, terdapatnya tanda-tanda untuk mereka yang berkeyakinan. Okey, so yakin akan menjadikan kita dapat manfaat daripada ayat-ayat ataupun tanda-tanda agama. Okay, dan juga dapat manfaat daripada tanda-tanda yang Allah letakkan pada dunia ini yang menunjukkan kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seterusnya, keyakinan inilah yang akan menjadikan kita semua sebagai orang yang beriman ini, membantu kita untuk melaksanakan hukum-hukum Allah dengan baik, kan? Melaksanakan hukum-hukum Allah dengan baik. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan siapakah yang lebih hebat, yang lebih baik hukumnya, kan, perintahnya, kan, berbanding dengan Allah? Ada tak? Tak ada.
Allah lah yang paling hebat. Tapi bagi siapa? Liqaumi yuqinun, bagi orang yang yakin. Sebab tu banyak sekarang ni kan bila baca Al-Quran kan. Asal baca Al-Quran sampai ayat faraid sahaja orang dah kata kenapalah lelaki dapat lebih daripada perempuan. Ini bias. Bias apanya? Bias kenapa dia keluar perkataan tu? Kerana dia tak yakin. Kan? Dia tak yakin ataupun keyakinan dia kurang pada ayat Al-Quran. Keyakinan dia kurang pada kitab Al-Quranul Karim. Kalau dia yakin pada Al-Quranul Karim, dia akan terima. Sebab tu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu apabila Nabi SAW balik daripada Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW telah menceritakan, memanggil orang Quraisy yang imannya, yang berimannya, yang kafirnya, menceritakan tentang Isra' dan Mi'raj. Masa tu Abu Bakar tak ada. Mereka memanggil Abu Bakar dan mengatakan, hari ini sahabat kamu telah cakap satu benda yang pelik kan. Benda yang tak masuk akal. Dia kata dia pergi ke Palestin kat sana, Baitul Maqdis kan. Pergi dan balik dalam satu malam sahaja. Kamu nak percaya ke tidak? Kita pergi sana sebulan, balik sebulan. Dia pergi satu malam, balik terus kan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq senang je. Kan? Betul ke dia kata gitu? Dia kata betul. In kana qalahu faqad sadaq. Kalau betul dia iaitu Muhammad bin Abdullah Rasulullah telah berkata begitu, aku akan percaya kerana dia betul. Kerana dia telah bercakap benar. Kalau dia cakap, dia adalah orang yang telah bercakap benar. In qalahu faqad sadaq. Kalau itulah yang dia cakap, maka betul lah apa dia cakap itu. Lepas tu Abu Bakar pun menceritakan pada dia orang, saya ni percaya bahawa wahyu turun. Wahyu turun kan, saban hari, pagi, petang, turun daripada Allah kepada dia. Saya dah percaya yang tu. Bila saya dah percaya yang tu, apa sahaja yang dia sebut, saya akan percaya. Tak ada masalah. Okay. Jadi dengan itu, kalau ada keyakinan, kan, apa yang akan berlaku pada kita? Kita akan jadi senang untuk untuk menerima perintah Allah, untuk menerima hukum-hukum Allah. Okay. Husnul imtithali maksudnya menerima dengan baik. Kadang-kadang kita terima dengan tak baik. Kan kita terima tapi tak apa nak terima. Tak. Bila kita yakin betul-betul kita akan terima dan kita kata ya inilah kita kena buat. Okey. Contohlah saya bagi kat sini. Saya masukkan contoh ni ya. Siapa dia? Ummu Salamah radhiyallahu anha. Lepas wafatnya Nabi SAW, Ummu Salamah pun beriddah. Kan wanita kena beriddah 4 ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari kan. Lepas iddah habis tu apa Ummu Salamah buat? Dia kata bawa sini celak. Kan dia pun ambil celak dan dia pakai. Celak ni adalah salah satu bentuk bentuk makeup. Dan makeup untuk wanita tak boleh kan? Tak boleh masa kat luar lah, kat dalam rumah tak ada masalah. Dan tak boleh masa iddah. Masa iddah tak boleh makeup. Yang duduk kat rumah tapi pakai gencu apa semua, semua tu letak tepi dulu. Kan 4 bulan 10 hari baru boleh pakai. Dan Ummu Salamah mengatakan, bila dia pakai celak tu dia kata apa? Beliau mengatakan sebenarnya saya tak nak pakai celak ni kan. Masih lagi rasa sedih dengan kewafatan Rasulullah SAW. Tetapi inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Okay, jadikan kita punya gembira dan kita punya sedih ikut sunnah Nabi SAW, ikut ajaran Islam. Okay, jadi itu yang perlu kita lakukan. Dan bilakah akan berlaku perkara ni? Bila adanya keyakinan terhadap ayat Quran, keyakinan terhadap hadis Nabi SAW, keyakinan terhadap Islam itu sendiri. Okey. Kemudian penulis mengatakan di sini kan, sebelum apa yang dinyatakan di atas tadi, maknanya apa yang dinyatakan di atas tadi adalah lebih kepada kehidupan kita. Saya perhatikan adalah kehidupan kita. Nak doa, kita nak ambil manfaat daripada Al-Quran, kita nak apa lagi yang tadi disebutkan di atas tu, nak rasa tenang, nak rasa gembira kan. Itulah semua orang nak sekarang ni kan. Okey. Dia kata caranya yakin. Lepas tu dia kata itu semua kan, ada satu benda lagi yang kita kena buat sebelum perkara yang saya sebut di atas, iaitu apa? Wa qabla zalika wa ba'dahu, kan. Sebelum anda melakukan apa sahaja yang di atas tadi dan selepas anda lakukan juga kan, anda kena buat apa? Kena yakin bahawa anda kena buat satu benda, iaitu al-yaqin yusahihu tauhidaka fala tauhida illa bihi. Keyakinan akan menjadikan tauhid anda betul dan benar. Kalau ada keyakinan, tauhid anda akan jadi betul. Okey. Dan
inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW, man laqita wara'a hadzal haiti yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Okey, hadis riwayat Muslim. Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, siapa saja yang kau jumpa di belakang Abu Hurairah ataupun sahabat yang lain, siapa saja yang kau jumpa di belakang dipanggil apa tu, haid ni maksudnya pagar ni lah, dari belakang pagar ini kan, dia menyaksikan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mustayqinan biha qalbuhu, dalam keadaan hatinya yakin dengan apa yang disebutkan itu, dengan syahadahnya. Okey, fabashshirhu bil jannah, sebutlah, dia beritahu pada dia akan masuk syurga, beritahu pada dia akan masuk syurga. Okey, tapi yang berlaku di situ ialah bila Abu Hurairah keluar bawa Abu Hurairah ataupun sahabat lain itu membawakan kasut Nabi SAW nak menunjukkan dia datang daripada Nabi dan dia nak beritahu berita gembira. Tiba-tiba jumpa Omar kan. So Omar kata, apa? Ini kasut Nabi ke? Ada apa ni? Nabi mengatakan, siapa yang kau jumpa kan dekat luar kebun ni, naik saksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah kan, dengan penuh keyakinan, beritahu pada dia akan masuk syurga kan. So Umar kata, okey jom kita balik sama-sama jumpa pada Nabi. Kata, wahai Rasulullah, betul ke Rasulullah kata macam ni kan? Rasulullah kata, ya betul wahai Umar. Umar kata, janganlah Rasulullah kan, kalau ini yang kita buat nanti orang semua akan lepas tangan kan, dah dapat berita syurga kan, nak buat apa lagi, lepas tangan, relax lah kan. Okey, jadi jangan, kita kena, maknanya kalau boleh jangan buat benda tu. So Nabi pun terima pandangan daripada Umar radhiyallahu anhu, okay, supaya tidak diberikan satu kabar gembira yang umum, siapa sebut la ilaha illallah akan masuk syurga. Jangan risau. Kan ada orang syurga, kamu semua sini kan adalah ahli syurga. Jangan sebut gitu kan. Kita sebut secara umum, tetapi kita kena jangan terlalu memberi satu pengharapan, kerana kadang-kadang pengharapan itu akan menjadikan orang yang tak berapa akan menjadikan salah faham, menimbulkan salah faham pada orang. Okey. So apa pun yang pentingnya ialah kena kuatkan keyakinan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bawa satu ayat Quran di sini, iaitu berkenaan dengan saharatu Fir'aun. Okey, faqad bima antaqa. Saya ingat ayat tu, jadi saya cuba cari dulu kan. Okey, cuba tengok dalam surah Taha ayat yang ke-72 kan. Bahkan sebelum tu 71. Bahkan juga sebelum tu 70 dan juga 69, banyak pula kan. Tapi tak apalah, saya bacakan ayat ni. Okey. Okey, daripada 69 lah, 69. Okey. 69. Sebentar Okey. Ayat yang ke-69 surah Taha, bila Nabi Musa berhadapan dengan siapa? Dengan saharatu Fir'aun, tukang sihir Fir'aun. Okey. Nabi Musa pun sebenarnya dah rasa takut kan dengan mereka ni, bila mereka baling tongkat, nampak tongkat tu berubah jadi apa? Nampak tongkat itu berubah jadi ular kan. Okey. Fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa, maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata, janganlah kamu takut. Allah kata, jangan takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul kan. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, nescaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka. Dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja dia datang. Okey. Jadi Nabi Musa pun dia baling tongkat dia. Bila dia baling tongkat dia jadi ular betul-betul. Makan tongkat dia orang tu tak berubah pun. Orang nampak macam berubah je kan. Jadi bayangkan, ular boleh makan tongkat. Ini yang tukang sihir nampak kan. Apa jadi? Fa'ulqiyas saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud. Terus sujud. Maknanya tersungkur sujud ni maknanya bukan tersungkur terbalik tak. Dia nampak terus sujud. Dia bukannya tergamam, tak fikir lagi, tak ada kan. Dan mereka berkata, kami telah beriman dengan Tuhan Harun dan Tuhan Musa. Okey, Tuhan Harun dan Musa. Apa berlaku kat sini? Okey, tengok ini yang saya nak sampaikan, 71 sini. Firaun berkata, apakah kamu telah beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepada kamu untuk beriman? Punyalah sombong bongkak kan. Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajar sihir kepadamu sekalian. Asalnya Firaun nak bawa tukang sihir untuk menang. Tiba-tiba bila tukang sihir masuk Islam, dia pula kata, kalau gitu Musa ini adalah guru kan dia lah, patutlah kalian ikut dia. Okay?
Patutlah kamu semua ikut dia. Tengok sini. Ini yang saya nak sampai sebenarnya kat sini. Maka sesungguhnya Firaun cakap, aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik. Maknanya tangan kanan potong, tangan kiri, kaki kiri potong. Dan potong tangan satu hal. Dan sesungguhnya aku akan salib kalian pada pangkal pohon kurma, dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Okey, so apa yang dilakukan oleh Firaun? Firaun dia bagi amaran, kan? Kamu beriman, patutlah kamu beriman. Musa ni adalah guru kamu, kan? Guru besar kamu, tuan guru kamu. Okey, tak apa. Kamu beriman sebelum minta izin daripada aku. Apa aku akan buat? Aku akan seksa kalian. Seksanya potong tangan kanan, potong kaki kiri. Lepas tu salib. Salib ni dia bukan salib ikat tau. Biasa orang salib dia akan cucukkan tangan tu, kan? Seksa lagi. Okey. Kamu akan tengoklah, kan, disebabkan kamu buat benda ni, kamu akan diazab. Ayat 72, tuan-tuan dan puan-puan, akhwat sekalian. Tengok ayat 72. Okey. Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana faqdi ma anta qad innama taqdi hadhihi al-hayata ad-dunya. Mereka berkata, tukang sihir Firaun berkata, kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata, mukjizat ini. Okay? Yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya, kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan akhwat-akhwat sekalian, kita tengok bila cuba bayangkan, ada seorang guru saya dulu, dia mengatakan dia bila baca ni dia takjub dengan keyakinan yang ada pada Saharatul Firaun, pada tukang-tukang sihir Firaun yang bila masuk Islam tu keyakinan mereka cukup hebat. Asalnya kalau baca sebelum tu nanti kita boleh balik baca ayat ni sebelum tu, dia orang datang nak duit je. Dia datang, kalau kami menang berapa nak bagi? Banyak. Kalau banyak tak apa, kan? Tapi bila dah beriman tu dia lupa langsung benda-benda tu, mereka hanya memikirkan tentang akhirat. Okey. Ayat 73. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minas sihr. Wallahu khairun wa abqa. Okey. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami agar dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Semua ini menunjukkan keimanan mereka bila dah masuk dalam hati, dia tidak akan terganggu, tak akan tergugat dengan apa sahaja bentuk ugutan. Firaun ugut tau, ugut. Okay? Maknanya balik semula, kan, kamu tak minta izin, balik semula. Minta izin dulu. Tak adanya. Dia orang takkan minta izin kerana mereka dah beriman dan mereka dah yakin. Buatlah, ini perkataan yang tadi, kan. Faqdi ma anta qad, kau nak buat apa kau buatlah. Okey. Kerana apa yang kau buat ni kat dunia saja. Maksudnya apa? Mereka dah beriman dengan akhirat. Mereka tak kisah lagi dengan musibah dunia yang sedikit ini sahaja. Kalau kena salib ni tak tahulah, mungkin berapa hari, kan, kalau tak bunuh terus dia akan makan berapa hari lah untuk mati, kan. Tak kisah, kerana yang wallahu khairun wa abqa, Allah Subhanahu wa taala lebih banyak, lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya, kan. Kalau kena azab kat sini pun akhirat lebih kekal lagi azabnya. Okey. Dan azab akhirat lebih besar lagi. Sebab tu kami tak kisah dengan azab yang kecil, kami nak selamat daripada azab akhirat nanti. Okey. Okay, dengan itu kisah Saharatul Firaun, kisah tukang sihir Firaun merupakan salah satu bentuk satu kisah yang menunjukkan keyakinan yang perlu kita cuba baca dalam kisah-kisah Al-Quran dan juga kisah-kisah yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan umat yang terdahulu dan juga kisah-kisah yang terdapat lepas itu dalam kitab-kitab sirah yang menceritakan tentang keyakinan para ulama salaf. Okey. Jadi di sini beliau mengatakan habis ni alhamdulillah. Dia kata dengan penjelasan ini yang ringkas ini, wahai tuan-tuan dan puan-puan, wa ba'du ya sadah, tuan-tuan dan puan-puan, dengan ini hadza huwal yaqin, inilah dia keyakinan yang akan mengubah kehidupan kalian, yang akan mengubah kehidupan anda semua.
dan menjadikan ibadat-ibadat anda semua besar, kan? Dan kamu semua akan mendapat kesan yang besar daripada al-qabul wal istijabah lid-du'a wat taufiq wal barakah wat tama'nina fil qalbi wan najahi fil hayah. Okey. Ada keyakinan ini, kesannya akan nampak pada penerimaan doa, mustajabnya doa. Taufik ni maknanya hidayat. Maksudnya Allah memberikan satu petunjuk kepada kita, kan. Bila kita yakin betul-betul, Allah akan berikan hidayat pada kita. Dan barakah juga, bila kita yakin betul-betul, Allah akan berikan keberkatan kepada kita dalam diri kita, keluarga kita, harta kita, dan yang lebih yang dicari oleh kesemua, boleh kata semua manusia atas muka bumi ini, apa dia? At-tama'ninah fil qalb. Orang nak tenang, kan, duit banyak-banyak tak tenang, kan. Kita akan dapat ketenangan bila ada yang keyakinan itu, wan najah fil hayat, dan juga kejayaan di dalam kehidupan. Okey, bahkan kejayaan di dunia ini dan juga kejayaan di akhirat kelak. Okey. Dan akhir sekali, fala syai'a kal yaqin, tidak ada satu pun perkara yang hebat berbanding dengan keyakinan. Falam yu'ta ahadun qattu ba'dal yaqini afdalu minal afiyah. Okey. Hadis riwayat Ahmad. Maknanya tidak ada sesuatu yang lebih afdal daripada keyakinan daripada afiah, iaitu kesejahteraan. Okay. Nak ceritakan, yakin ini adalah satu benda yang cukup hebat. Kalau ada pun yang lebih hebat adalah afiah. Maknanya kita akan mendapat kesejahteraan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah apa yang saya nak sebutkan di sini, kan. Nak kongsikan di sini apa yang ditulis oleh Syekh Abdullah. Saya pun sebenarnya tak tahu dia ni Syekh ke tidak, tapi saya sebutlah, kan, Syekh Arab, asal Arab, insya-Allah Syekh, kan, Syekh Abdullah. Berkenaan dengan keyakinan, kita perlu mempelajari keyakinan, kita perlu berusaha untuk melihat, kan, bagaimanakah keyakinan yang dikecapi oleh Rasulullah, kan, oleh para sahabat, okay, oleh ulama-ulama salaf, dan juga oleh umat-umat yang sebelum daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Okey. Jadi itulah yang nak saya nyatakan di sini. Saya sebenarnya teringat sebelum ni nak bawa satu hadis Nabi SAW, kan, berkenaan dengan perniagaan. Saya ada tulis dalam Facebook pun tentang perkara ni. Al-bay'an bil khiyari ma la yatafarraqa, kan, dua orang yang akan berniaga ni, kan, penjual dan pembeli, mereka masih lagi boleh membuat apa dia panggil dia, diberi pilihan, kan, untuk teruskan, untuk batalkan. Okey. Fa in sadaqa wa bayyana, sekiranya mereka berdua sedekah, jujur, wa bayyana, menjelaskan, burika lahuma fi bai'ihima. Okey. So kat sini tadi kan ada as-sidqu wal yaqin, kan. Jujur dan benar, jujur dan yakin. Okey, benar dan yakin. Jadi dalam hadis tu Rasulullah SAW mengatakan, penjual dan pembeli ni, kalau dua-duanya jujur dan menjelaskan. Okey, menjelaskan. Okey. Tuan-tuan dan puan, kat sini kita kena tengok, kan, orang yang benar-benar yakin dengan pahala Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak risau, kan, dia tak risau yang perniagaannya akan diambil oleh orang lain, kan, dia tak risau yang tu. Tapi dia akan risau kalau dia sahaja yang untung. Kalau dia sahaja yang untung. Kita dengar banyak kisah-kisah di Madinah zaman-zaman dulu, kan. Dalam kitab-kitab sejarah pun mereka mengatakan, sejarah Islam, kan, mereka mengatakan kalau ada satu kedai tu, orang banyak beli kat dia, kan. Dia tengok hari ni dah cukup dah sebenarnya. Tapi dia tengok jiran kat sebelah dia, dia ni tak ada orang beli lagi, kan. Lepas tu dia akan tutup kedai dia. Okay? Dan siapa datang dia kata, saya nak beli, bang, beli kat sebelah. Daripada pagi tak ada orang pergi lagi. Daripada pagi tak ada orang beli daripada dia. Saya dah cukup dah. Kan? So itu yang kita nak kat sini. Bila ada keyakinan bahawa kita perlu cinta kepada saudara kita, apa yang kita cinta untuk diri kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis yang berapa dalam Riyadhus Shalihin, dalam hadis 40 tu, dinyatakan bahawa seorang daripada kamu tidak akan beriman kecuali sekiranya dia suka untuk saudaranya apa yang disuka untuk dirinya sendiri. Okey. Jadi kita kalau nak keimanan yang betul-betul mantap, kita kena yakin dengan perkara ni.
Kan jangan risau bahawa saya nak untung, dia ni semua nak kita nak tutup dia orang semua, kita nak dia orang semua berada bawah kita dan kita lebih untung lagi. Tidak. Dalam Islam bukan begitu. Dalam Islam ialah kita buat apa? Kita buat apa yang patut, tapi kita bantu orang lain dalam perniagaan. Kita bantu orang lain dalam perniagaan. Jangan sekali-kali monopoli. Kan? Tapi sebaliknya kita kena bantu orang lain. Tak ada masalah. Kena ingat, kena yakin. Kalau kita bantu dia, Allah akan bantu kita. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Kan Allah akan membantu seorang hamba-Nya itu selagi mana hamba-Nya itu membantu saudaranya. Kita dah berjaya, bantu orang lain untuk berjaya. Kan? Okay, dengan itu, jangan simpan kebaikan pada diri kita sahaja. Kadang-kadang orang kata, Ustaz, ilmu ada kena sampaikan. Dah kamu tu ada kemahiran dalam berniaga, kenapa tak beritahu kat orang lain? Kan? Kita tak cakap macam itu kan. Tapi kita cakap secara umum kat sini. Kalau kita dah berjaya dalam perniagaan, jangan jadikan orang lain hamba kepada kita. Sebagaimana kalau kita ni dah berjaya dalam ilmu, jangan jadikan orang lain ni hamba kepada kita. Kan, kena cium kaki kita apa semua kan, tak ada. Dia kena ambil ilmu kita, ambil amalan yang boleh diambil daripada ilmu itu yang kita nak daripada mereka. Kalau kita dah berjaya dalam dunia pula, kita nak orang lain supaya berjaya juga macam kita. Kita nak memperbanyakkan lagi ulama, kita nak memperbanyakkan lagi ustaz-ustazah. Begitu juga kita nak memperbanyakkan peniaga-peniaga Islam yang dah berjaya, bantu orang lain. Kan, jangan simpan kejayaan itu pada diri kita sahaja. Jangan ananiyah, jangan nafsi. Saya sahaja, orang lain biar lingkup. Tak boleh. Okay? Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan. Last kali mungkin berkenaan dengan siapa? Uthman radhiyallahu anhu yang telah mewakafkan Bi'ru Rumah. Okay? Satu telaga kan yang dimiliki oleh orang Yahudi. Rumah rasanya, rumah bukan rumah bait ni ataupun apa dia, house tak, tapi nama telaga itu adalah rumah. Kalau tak silap saya itulah telaganya. Jadi Uthman radhiyallahu anhu dia beli, dan dia sedekahkan. Dia beli benda tu dah sedekahkan, dan orang Yahudi ni masa itulah dia nak ambil peluang. Dia letak harga yang tinggi. Dia tak kisah, Uthman tak kisah, dia beli dan dia sedekahkan. Dan satu lagi kisah ialah bila datangnya kontena perniagaan daripada luar, kan, kafilah-kafilah yang membawa perniagaan, dan Uthman radhiyallahu anhu beli, kan, dan peniaga-peniaga di Madinah datang kepada dia nak minta tu, dan nak minta bayaran yang tinggi pun tak apa kan, kerana kami perlukan, masyarakat perlukan perkara ni. So Uthman kata, aku akan dapat lebih banyak daripada apa yang kamu semua tawarkan. Mereka mengatakan, tak ada, kamilah peniaga dekat Madinah ni, mana ada orang lain lagi dah. So apa Uthman cakap? Aku akan dapat lebih banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini persaksikanlah bahawa semua barang-barang ini adalah fi sabilillah. Okey. So kita nak cerita kat sini betapa yakinnya siapa dia? Uthman radhiyallahu anhu dalam perniagaan. Okey. Betapa yakinnya dalam perniagaan, dan perniagaan di situ dikaitkan dengan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jangan pula lepasnya tak ambil untung. Kita jangan faham cara tak betul. Kita faham ambil untung. Okey, tapi bantu rakan-rakan kita yang memerlukan keuntungan. Okey. Jangan kita sahaja yang nak ambil untung sehingga kita tutup orang lain. Tidak. Itu adalah satu amalan yang tidak baik. Kan? Kerana sewajarnya kita yakin sebagaimana kita nak ilmu disampaikan, kita kena tahu bahawa ilmu yang nak disampaikan itu bukan sahaja ilmu Islam, ilmu agama, ilmu akhirat, tetapi juga ilmu dunia. Kita nak disampaikan juga. Okay? Kita nak disampaikan oleh peniaga-peniaga, kita nak disampaikan oleh dipanggil orang yang mahir dalam pengajaran dan sebagainya. Mereka kena buat apa yang mereka boleh buat untuk kebaikan Islam. Berdasarkan kepada keyakinan bahawa semua itu akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan keyakinan bahawa apa yang kita buat untuk membantu saudara kita, selagi mana kita banyak buat bantuan itu, selagi itulah Allah akan membantu kita. Saya rasa seolah-olah saya tak boleh nak berhenti pula. Cukuplah tu, dah 7 minit saya ambil daripada masa tuan-tuan dan puan-puan, ikhwah-akhwat sekalian. Saya kembalikan kepada Yayasan Taklim kalau ada apa-apa nak sebutkan. Silakan. Kalau nak buka soalan sedikit pun saya rasa okey lagi dalam sehingga 11.45. Wallahu a'lam. InsyaAllah jika ada apa-apa soalan
boleh ajukan kepada ustaz kita dan insyaAllah kita boleh lanjutkan masa sampai 11.45. Ya doktor. Boleh insyaAllah. 45 okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz, masalah keyakinan tu rasanya memang satu tahap yang tinggilah untuk kita mendapatkannya. Tapi masalah yang kita biasa hadapi ni adalah gangguan setan Ustaz. Setan inilah yang membuatkan kita tidak dapat mencapai keyakinan yang seperti yang diharapkan itu. Jadi macam mana Ustaz kita dengan satu kita nak yakin, lagi satu ada gangguan daripada setan. Bagaimana kita nak hadapi situasi ini? Okey, saya nak jawab ni dengan menunjukkan satu gambar rajah kat sini ya. Kalau saya jumpalah gambar rajah tu insya-Allah, mana dia? Allahul musta'an. Saya cari kejap. Okey, agaknya kat sini. Kemungkinanlah. Boleh nampak kan saya punya skrin ni? Okey. Kepada saudara yang bertanya tadi, kan, kalau kita tengok Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau telah menyatakan berapa kat sini? 13 kan? Okay, kita kira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 level untuk jihad. Okey. Apa yang disebut oleh saudara tadi adalah yang kedua. Level yang kedua. Okey. Level yang kedua iaitu syaitan, jihad menentang syaitan. Sebenarnya sebelum itu kita ada satu lagi jihad, kan? Jihad ni kalau kita tengok kat sini, tak apa saya tengok sekejap kat sini, kita boleh perhatikan jihad ada dua jenis, fardu ain dengan fardu kifayah. Fardu ain jihad terhadap jiwa kita, jihad terhadap syaitan. Fardu kifayah jihad terhadap orang kafir dan juga terhadap orang munafik, dan seterusnya ada lagi satu bentuk jihad iaitu dengan penzalim mengikut kemampuan. Okey. Saya nak fokuskan kepada yang pertama yang disebut tadi oleh saudara yang bertanya, ialah berkenaan dengan syaitan. Kita kadang-kadang kita nak sampai tahap keyakinan itu kan, kita menghadapi gangguan syaitan. Okey. Sebenarnya sebelum syaitan ni kita kena hadapi diri kita dulu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa seseorang itu amat kuat memerintahkan untuk keburukan. Memerintahkan untuk keburukan. Ya, sebab tu bulan Ramadan tak lama lagi bila masuk, ada je orang buat jahat. Kenapa? Kerana jiwa dia. Tapi kejahatan secara umumnya dah berkurangan kerana syaitan terbelenggu. Syaitan dah diikat kan. Okay? Kita pun rasa macam tenang cik kan bulan Ramadan kan, masa syaitan tak ganggu kita. Tapi ada lagi kejahatan dalam diri kita kerana jiwa kita tak betul lagi. Okay, dengan itu Ibnu Qayyim mengatakan jiwa kita hanya boleh dijihadkan, hanya boleh ditarbiahkan, hanya boleh dibetulkan, okay, dengan ilmu, amal, dakwah, sabar. Okay, ilmu, amal, dakwah, sabar. Kan? Jadi pertama sekali adalah memperbanyakkan ilmu. Memperbanyakkan ilmu. Okay? Kemudian memperbanyakkan amalan. Kemudian menyampaikan pada kadar kita. Maknanya kalau kita seorang bos, sampai kepada anak buah kita. Kita seorang anak buah, sampai kepada bos kita kan. Mana-mana yang sesuai lah. Kita suami sampai pada isteri, sampai pada anak. Kita seorang isteri sampai pada suami kita, sampai pada anak kita. Okay? Anak sampai kepada mak bapak kita. Macam itulah kawan-kawan kan. Dan sabar. Okay? Dan sabar dengan perkara ni. Maknanya ini adalah yang paling asas. Semua orang sebenarnya kena buat yang ini. Kena sentiasa menuntut ilmu, mengamalkan ilmunya, menyampaikan ilmunya dan bersabar dalam melakukan perkara-perkara itu. Okey. Pastinya dalam ilmu kena tekan yang ilmu fardu ain dulu, kemudian ilmu fardu kifayah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, bila selesainya ilmu, amal, dakwah dan sabar, kita akan menjadi Rabbani. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga. Saya letak gambar rajah je supaya senang saya nak uraikan. Kita akan menjadi Rabbani. Rabbani ialah orang yang rapat dengan Tuhan. Okay, orang yang rapat dengan Tuhan. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dah rapat dengan Tuhan, kan, di situlah barulah kita boleh nak pergi lawan syaitan.
Kita nak lawan syaitan, kita lebih teruk daripada syaitan memang susah kan. Kita nak lawan syaitan, syaitan tengok kita pun dia angkat tangan. Tak jadi dia ni kan. Aku tak suruh pun yang tu kan. Okey. Tapi kalau kita dah ada ilmu, dah beramal dengan ilmu kita, saya bukan kata yang maksimum tau, yang minimum pun cukup dah. Kan, yang minimum 5 rukun Islam tu, 6 rukun iman kena ada secara minimum. Yakin, kan, percaya semua ni, beriman. 5 rukun Islam pun kena amalkan. Secara minimum pun okey dah. Kan? Dan bila dah ada itu, kita dah menjadi seorang yang rapat dengan Allah. Hubungan kita dah rapat dengan Allah. Kita dah ada hubungan kan. Kita bukannya mungkin satu masa dulu tak solat kan. Tapi sekarang kita dah ada hubungan. 5 waktu kita akan memperingatkan diri kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, barulah kita boleh pergi ke peringkat yang seterusnya untuk nak berhadapan dengan syaitan. Jihad terhadap syaitan. Tadi kita dah memerangi jiwa kita, dan jiwa kita akhirnya menjadi jiwa yang Rabbani, yang dekat dengan Allah, ataupun yang ada hubungan online dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadi offline. Bila tak ada ilmu, tak ada amal, tak ada dakwah, tak ada sabar, offline. Bila offline memang nak buat macam mana kan, dah tak ada hilang arah. Tapi bila dah online, kita dah ada arah dah. Okey. Bila dah ada ilmu, ada amal, ada dakwah, ada sabar, pada tahap yang minimum berdepan dengan syaitan, sebenarnya kan, syaitan akan ganggu kita daripada dua sudut. Satu syubhat, yang kedua syahwat. Okey. Macam mana nak menghadapi syubhat dengan keyakinan? Macam mana nak dapat keyakinan? Ilmu tadi. Okey, ilmu tadi, kalau kita tahu bahawa contohnya dalam contohlah kan, kita sebut kat sini dalam Injil disebutkan wahai anakku kan. Jadi orang Kristian mengatakan bila disebutkan anakku kepada Isa, menunjukkan Isa adalah anak Allah. Kita kena berilmu lah sedikit kat situ. Sebenarnya bukan saja disebutkan anakku kepada siapa? Kepada Nabi Isa. Disebutkan juga kepada nabi-nabi yang lain. Jadi kalau kamu nak kata Isa anak Allah, nabi-nabi lain pun anak Allah juga. Kan? Contohlah kan, itu sebagai satu contoh kat situ. Okay, orang Kristian duk makan babi, khinzir kan. Sedangkan ada kan pengharaman flesh of the swine kan. Sama juga lahma khinzir kan. Daging khinzir itu adalah diharamkan. Ada dalam Injil. Contohlah kan. Kalau kita tahu benda itu, kita bertambah keyakinan untuk menolak segala syubhat, iaitu ideologi yang menyeleweng. Jadi syaitan tak boleh ganggu kat situ dah kan. Alhamdulillah. Dan berkenaan dengan syahwat pula, yang berkenaan dengan syahwat, kita kena bersabar. Bersabar ni sebenarnya dia merujuk kepada amal. Merujuk kepada amalan. Kita bila ada nak mengumpat ke tak mengumpat, berhenti. Kan? Bila dah mengumpat nak buat apa? Bangun. Kan? Jadi macam mana kita nak bersabar? Kita kena ada ilmu juga, tapi ilmu dan amalan. Ilmu dan amalan maksudnya sekarang ni bila orang mengumpat kan, kita pun excusekan diri kita keluar. Kan, sehinggalah mereka mengubah tajuk kan. Bila mereka kutuk Allah pun semua, kita keluar kan. Kalau mereka maknanya ada percakapan yang menjatuhkan Islam, kita tak akan berada di situ. Itu memerlukan amalan, kita kena keluar kan. Okey. Dan tapi macam mana kita nak keluar kalau kita tak tahu benda itu salah? Okey. Jadi dengan untuk syahwat ini, kita kena tahu ini dibenarkan, ini tak dibenarkan. Yang tak dibenarkan itu kalau kita buat, itulah syahwat. Yang dibenarkan kalau kita tak buat, itulah syahwat. Okay, jadi kita kena sabar dengan beramal pada perintah-perintah yang Allah perintahkan, so kita kena buat. Dan larangan-larangan yang Allah larangkan, kita kena tinggalkan. Kita kena buat yang tu, usahakan yang tu. Okay? Dan macam saya sebutkan tadi, fokuskan pada jiwa dulu. Yang ni kena fokus betul-betul. Kan? Dapat buat yang ni, dapat bersabar untuk menuntut ilmu, dapat bersabar untuk beramal, dapat bersabar untuk menyampaikan kebenaran, dakwah, kan. Dapat katanya sabar kan? Apa yang kena buat kat sini? Sabar tu akan jadi mudah untuk kita bersabar terhadap syaitan. Kan, ada sahaja lintasan-lintasan syaitan dalam diri kita, kita dah boleh sabar lah, tak ada masalah. Kerana saya dah boleh duduk lama dah dalam kelas, kan 1 jam setengah duduk kat sini, boleh tiba-tiba syaitan suruh buat apa? Mengumpat, takkan saya tak boleh tu? Boleh je kan? Jadi itulah mungkin salah satu caranya untuk kita buat kat sini, ikut peringkat ni. Okay? Ikut peringkat, bersihkan jiwa kita, kemudian kita pun berjihad terhadap jiwa kita dengan membersihkannya dengan ilmu, dengan amal, dengan menyebarkan kebenaran dan bersabar. Lepas itu barulah kita berjihad terhadap syaitan. Okay?
Saya tak nafikan, kadang-kadang benda ni kena dia buat selari, kena buat selari. Okey. Sekarang ni kita nak menuntut ilmu, kita kena juga pada masa yang sama ada masa nak menuntut ilmu tu lah orang ajak kita main bola kan. Ya Allah, kita ni kaki bola contohnya kan. Okey. Masa tu lah juga kita ada syahwat-syahwat yang datang kan. Okey. Tinggalkan. Bila kita dapat sabar meninggalkan, di situlah syaitan akan jadi lemah pada kita. Dia akan jadi lemah. Tapi kalau kita bila ada sahaja syahwat kita buat, syaitan akan jadi kuat. Kita yang akan jadi lemah. Okey. Jadi ini sebenarnya adalah satu dipanggil apa minda kita kena set up balik semula. Tu je sebenarnya. Set up minda kita supaya sesuai dengan ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Bila minda kita dah set up kan, kita dah tak kisah dah kan, saya nak buat benda ni saya nak buat. Kan yang ni saya tak nak buat. Orang cakap benda tu baik macam mana pun saya tak nak buat. Kan? Okey. Kadang-kadang syaitan tu dia datang dalam bentuk manusia kan. Dia kata, "Syekh, relax, Syekh, sabar lu kan. Tak apa bang, jangan risau, tak apa. Esok boleh mengaji lagi bang kan. Hari ni kita enjoy sikit dulu bang kan." Jadi kalau kita dah terima okey, benda tu syaitan dah kuat. Okey. Tapi ada jalan lagi, tak ada masalah, ada jalan taubat. Kita kena bertaubat balik semula kan. Tapi yang akan menjadikan kita lebih kuat ialah bila kita tolak, lama-lama kita tak terkesan langsung. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan nampak janggut saya ni kan? Nampak janggut ni kan? Nak jaga janggut macam ni sebenarnya taklah susah sangat. Tapi taklah juga senang. Okey. Kalau kita dah tua ni agak mudah sikit. Tapi masa muda-muda dulu bayangkan, muda-muda ada janggut orang semua tengok kan. Tapi bila kita kata tak apalah, kau nak tengoklah. Saya tak kisah kan. So kadang-kadang kena ada tak kisah. Perkataan tak kisah tu kena ada. Syaitan kata, ni bagus ni kan. Kita terlintas hati kita, bagus kalau kau dapat duduk sini, kau mengumpat sekejap ni, bagus ni kan. Kita kata, no, saya tak nak. Saya nak pergi juga. Kan? Saya tak kisah dengan dia orang, saya nak pergi juga. So benda tu kena ada. Kan? Maknanya hati kita kena mantapkan sikit. Bila dapat mantapkan satu, untuk kedua senang. Untuk ketiga senang. Untuk keempat senang. Tapi kalau pada awal lagi tak apa, kita dah ikut, dia akan jadi susah sikit. Tapi still kena taubat juga. Dan mula balik semula. Okay? Saya rasa mungkin jawapan saya ni panjang sikit, tapi itulah yang saya fahamkan di sini. Di samping kalau nak jauh daripada syaitan, caranya ialah jangan dekat dengan wali-wali syaitan. Okay, dekat dengan wali-wali Allah. Okay, sebab tu Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, kalau orang yang orang yang bersahabat dengan orang baik ni, dia seperti orang yang bersahabat dengan apa? Dengan orang yang jual minyak wangi. Kita pergi pun bau dah wangi dah. Kadang-kadang mungkin dia coletkan sikit, dia letak sikit lah kan minyak wangi pada kita, wangi dah kita. Kan? Ataupun dia bagi satu, ni ada lebih ni ambil lah. Sedangkan wali Allah, itu wali Allah lah kiranya. Ibaratnya gitu. Wali syaitan pula seperti orang yang nafikhil kir, orang yang apa dia tukang besi, kan? Bukan nak kata tukang besi tu tak baik, tapi ibaratnya begitulah. Kalau kita pergi sana, dia sambil-sambil dia kipaskan relung tu panggil lah, kan? Mungkin akan ada sedikit percikan yang kena pada baju kita, dah bakar dah sikit. Okey, ataupun awal-awal lagi pergi pun dah bau, dah busuk dah, kan? Begitulah antara cara untuk nak selamatkan diri kita daripada syaitan ialah jauhkan daripada wali-wali syaitan. Okey, dekatkan dengan wali-wali Allah. Maknanya dekatkan diri kita dengan orang-orang yang soleh. Saya bagi satu contoh kat sini lah kan. Banyak pula cakap ni. Last kali insya-Allah. Kawan saya masa belajar dulu dia dari Palestin. Tapi dia duduk dekat Peru ke Peru kan, yang bawah dekat dengan Venezuela tu lah. Okay. Kat sana dia kata memang orang Palestin yang pindah sana pun kadang-kadang tinggal nama aja kan. Islamnya dia kata, atuk saya solat dulu, saya tak tahu apa benda tu kan. Okay, jadi itu satu masalah. Jadi bila dia belajar dekat Madinah, dia kata bila dia balik tu, bahkan sebelum nak balik tu pun dia dah cakap dah, Ana ni kalau balik ni, kawan-kawan yang mesti tunggu macam ni kan. Kawan-kawan yang kawut sebelum ni kan, yang ialah minum arak lah, tu lah apa semua kan. Jadi tak apalah, tengok dulu macam mana. Kalau boleh duduk dengan dia orang dakwah boleh, kalau tak memang terpaksa tinggalkan. Tu dia guna perkataan tu. Memang saya terpaksa tinggalkan dan terpaksa cari orang lain. Kalau tak dia akan balik semula ke dunia tu. Okey. So itu adalah caranya, insya-Allah. Mungkin tapi semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semua dan semoga Allah memberikan kita keyakinan dalam kehidupan kita
terhadap terhadap 3 perkara khususnya, iaitu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, agama Islam dan juga terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Semoga tak ada soalan lagi lah kan. Okey, siapa dia, saya kembalikan semula kepada ikhwah di Islam Taklim. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Jazakumullah khair. Okay. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kepada kita kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama kita mengambil manfaat daripada Ustaz kita, Dr. Fadlan. Okay. Kita ucapkan jazakumullah khairah kepada Ustaz Dr. Fadlan, dan juga kita ucapkan kepada hadirin jazakumullah khairah. Okay. Dan kita berharap untuk dapat lagi bersama-sama dengan dengan Dr. Fadlan pada kesempatan yang lain, dan semoga kita mendapat manfaat dengan ilmu yang telah kita dapat pada pagi ini. Sekian sahaja untuk kelas pada pagi ini. Jazakumullah khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.